Assalamualaikum, saya Nur Azlan bin Mat Nasir, nombor matrik 269187 daripada kumpulan 9 akan membentangkan dasar pemerintahan Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin. Sebelum meneruskan pembentangan, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan yang lain. Muhammad Farouk Iskandar, Muhammad Azhar Roslan, Ahmad Aiman. Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan sebagai asas pemerintahan. Bagi badan eksekutif, ia dikotai oleh seorang Perdana Menteri yang dipilih melalui pilihan raya berkala berbilang parti. Perdana Menteri adalah pemimpin seluruh negara. Sepanjang 66 tahun kemerdekaan, Malaysia mempunyai 10 Perdana Menteri dan mengalami 15 pilihan raya umum sehingga 2023. Pasca PRU 14 telah menyaksikan ketidakstabilan politik dalam negara yang menyebabkan Malaysia dipimpin oleh 3 Perdana Menteri yang mana 2 Perdana Menteri tidak melalui proses pilihan raya umum. Latar belakang Perikatan Nasional. Muhyiddin Yassin dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-8 pada Februari 2020 dalam keadaan negara berdepan konflik politik dan krisis pandemik. Pakatan Harapan telah mencapai kemenangan mengejutkan semasa pilihan raya umum ke-14 pada Mei 2018 di mana Barisan Nasional dikalahkan buat kali pertama di peringkat Kerajaan Persekutuan. Hampir 2 tahun kemudian, Kerajaan Pakatan Harapan tumbang pada Februari 2020 selepas Perdana Menteri Mahathir Mohamad meletak jawatan. Ini telah mencetuskan krisis selama seminggu. Akhirnya setelah semua pemimpin parti menyerahkan nama sebagai Perdana Menteri, Yang di-Pertuan Agong telah memilih Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8. Ini menyebabkan penubuhan kerajaan baharu menggantikan Pakatan Harapan iaitu Perikatan Nasional terdiri daripada parti-parti lama Barisan Nasional diketuai oleh UMNO, Parti Pribumi Bersatu, PPBM, parti yang berpecah daripada UMNO bersama Parti Islam Malaysia PAS dan gabungan Parti Sarawak JPS. Saya serahkan kepada kawan saya seterusnya. Hai, saya Muhammad Farouk Iskandar dengan nombor matriks 269100. Seterusnya saya akan membentangkan tentang dasar-dasar pemerintahan Perikatan Nasional. Di dalam pemerintahan Perikatan Nasional terdapat 3 aspek yang ditekankan iaitu aspek politik, ekonomi dan sosial. Yang pertama iaitu mengenai aspek politik. Muhyiddin Yassin telah membentangkan usul untuk memecat Speaker Dewan selepas pelantikannya sebagai Perdana Menteri yang ke-8 untuk menggambarkan kuasa yang dimiliki beliau. Pentadbiran Muhyiddin melihat untuk kesekian kalinya seorang Perdana Menteri menggunakan segala kuasa yang ada untuk mempertahankan jawatannya. Disebabkan kedudukannya yang lemah, segala bentuk sokongan digunakan sepenuhnya untuk membolehkannya terus berkuasa. Muhyiddin telah memberi tumpuan kepada hubungan antara parti untuk memastikan jawatan Perdana Menteri mengekalkan kuasa dengan menaikkan anggota parlimen yang menyokong kerajaan ke jawatan penting seperti jawatan kabinet dan syarikat berkaitan kerajaan iaitu JLC untuk mengukuhkan kuasanya. Pada Januari 2021, beliau mengumumkan pengisytiharan darurat yang memberi kuasa penuh kepada kerajaan dan menggantung parlimen dengan alasan mengawal wabak yang melanda Malaysia. Ini menjadikan kuasa pentadbiran negara berada sepenuhnya di tangan Perdana Menteri kerana ia tidak boleh dicabar. Lebih membimbangkan ialah di bawah ordinan darurat ini, Parlimen, Dewan Undangan Negeri digantung daripada melaksanakan tugas demokrasi mereka, sekaligus meletakkan negara di bawah pentadbiran tunggal Perdana Menteri. Penggunaan ordinan darurat berjaya menghalang Parlimen daripada mencabar kuasa Muhyiddin. Yang kedua pula adalah dari aspek ekonomi. Semasa kerajaan di bawah pimpinan PN ataupun Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun dikenali dengan nama PKP
pada 18 Mac. Oleh kerana penutupan sektor ekonomi ini, rakyat telah mengalami krisis ekonomi seperti kehilangan pekerjaan dan pengangguran. Ekoran daripada itu, kerajaan telah memperkenalkan inisiatif Air Sinar dan Air Lestari, iaitu pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja, iaitu KWSP. Kerajaan di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin juga turut memperkenalkan pakej rangsangan ekonomi rakyat prihatin yang bernilai ringgit Malaysia 250 bilion untuk menjaga kebajikan rakyat, menyokong perniagaan kecil, sederhana ataupun dikenali sebagai IKS dan untuk mengukuhkan ekonomi negara. Bantuan Prihatin Nasional ataupun BPN turut diberikan bagi membantu pemandu e-hailing, pemandu taksi dan juga pemandu bas pelancongan. Akhir sekali adalah aspek sosial. Bagi mengekang wabak COVID-19, kerajaan menerusi pakej prihatin telah memperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 1.5 bilion untuk pembelian peralatan perubatan, allowance khas kepada petugas Barisan Hadapan, pembelian peralatan dan perkhidmatan daripada hospital swasta. Kementerian Kesihatan Malaysia atau KKM bersama dengan pihak kerajaan juga telah menambah bilangan hospital dan menubuhkan hospital sementara di MAEX. Tidak ketinggalan juga kempen pembudayaan norma baru yang dilancarkan oleh Muhyiddin yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang keperluan untuk membuat perubahan dalam kehidupan. Strategi seterusnya adalah memastikan penjarakan fizikal diamalkan dengan mengelakkan 3C, iaitu crowded area, kawasan sesak, confined space, ruang terkurung dan closed conversation, perbualan rapat. Strategi terakhir iaitu perlindungan diri adalah untuk memastikan orang ramai mengamalkan 3W, iaitu wash, mencuci, wear, memakai dan warn, memberi amaran. Mereka digalakkan mengamalkan kebersihan tangan dengan kerap, mencuci tangan menggunakan sabun dan air atau pembersih tangan, sanitizer dan memakai topeng muka di tempat yang sesak seperti pusat membeli belah dan di dalam pengangkutan awam. Dan yang terakhir sekali adalah kerajaan telah membuat program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang menggariskan dasar strategi perolehan bekalan vaksin sebagai usaha pelaksanaan dan pemantauan untuk membendung wabak COVID-19 di peringkat nasional. Assalamualaikum, saya Muhammad Azhar bin Roslan bernombor metrik 269142. Pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan kejatuhan Kerajaan Perikatan Nasional yang diterajui oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Baik, Kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin telah dibentuk pada 10 Mac 2020, 9 hari selepas ia dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8. Pada 16 Ogos 2021, iaitu hari terakhir beliau menjadi Perdana Menteri setelah menerajui negara selama 17 bulan 6 hari. Beliau meletak jawatan akibat daripada krisis politik serta persoalan tentang keabsahan yang telah berlaku semasa beliau menjadi Perdana Menteri. Rentetan daripada isu tersebut, pada 7 Julai 2021, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menamakan satu nama daripada Ahli Parlimen UMNO dan juga Menteri Pertahanan pada ketika itu, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, untuk dijadikan sebagai timbalan Perdana Menteri bagi tujuan menyokong sokongan terhadap dirinya. Tapi pada keesokan harinya, UMNO telah menarik semula sokongan terhadap dirinya dan menggesa beliau meletakkan dan melepaskan jawatan sebagai Perdana Menteri. Sebab UMNO menarik sokongan terhadap beliau adalah kerana beliau gagal untuk menangani isu. Pada 4 Ogos 2021, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menegaskan beliau mempunyai majoriti yang cukup terhadap beliau untuk mengekalkan beliau sebagai Perdana Menteri pada ketika itu. Dan beliau akan membuktikan yang beliau mencukupi sokongan terhadap ahli parlimen dengan mengadakan undi percaya pada persidangan parlimen yang akan dibuka semula pada September. Namun pada 13 Ogos 2021, akhirnya beliau telah
mengaku yang beliau tidak mencukupi majoriti untuk mengekalkan beliau sebagai Perdana Menteri. Dan akhirnya pada 16 Ogos 2021, beliau telah menghantar surat peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri ke-8 kepada Yang di-Pertuan Agong dan minta agar beliau dijadikan Perdana Menteri sementara sehingga Perdana Menteri baru dilantik. Pada 21 Ogos 2021, Datuk Seri Ismail Sabri telah mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-9 menggantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang telah meletak jawatan pada 16 Julai 2021. Ini merupakan sejarah yang berlaku pada negara kita, di mana 3 Perdana Menteri ditukar dalam satu penggal, di mana tidak pernah berlaku sebelum-sebelum ini selepas 61 tahun UMNO menerajui negara. Saya Ahmad Aimin bin Saimi, nombor metrik 268972. Kesimpulannya, Perdana Menteri merupakan pemimpin yang memiliki gaya pemerintahan dan kepimpinan yang tersendiri. Dalam konteks demokrasi berparlimen seperti Malaysia, amalan demokrasi merupakan prinsip utama dalam pemerintahan. Pemimpin yang dipilih akan membentuk kabinet setelah memenangi majoriti kerusi dalam parlimen dikira mempunyai keabsahan kuasa. Situasi pelantikan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri amat berbeza dengan Perdana Menteri sebelumnya kerana beliau dilantik Yang di-Pertuan Agong ketika negara menghadapi krisis ketiadaan Perdana Menteri selepas Tun Mahathir meletakkan jawatannya. Meski berdepan dengan tentangan pihak pembangkang, kerajaan Muhyiddin Yassin tetap melaksanakan pelbagai dasar dan inisiatif untuk membendung wabak COVID-19 seperti menjaga kebajikan rakyat dan mengukuhkan ekonomi. Cabaran terbesar beliau adalah memimpin negara ketika dunia sedang dilanda krisis pandemik. Meskipun dari sudut politik terdapat pelbagai tindakan beliau yang dianggap tidak demokratik, namun untuk rakyat yang menikmati kemudahan dan bantuan menerusi kemudahan, Muhyiddin Yassin juga dikira sebagai pemimpin yang berjiwa rakyat.